Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini seperti yang dijanjikan semalam, kita akan teruskan dengan perkongsian daripada siri Al-Baqarah kita, dan insya-Allah falsafah yang akan kita perkemaskan pada hari ini adalah berkenaan dengan topik yang sangat-sangat dekat dengan ibu bapa, tips parenting Al-Quran kita, dan insya-Allah kita akan perkemaskan dengan tajuk 3 perkara dalam mendidik anak ketika umur 7 hingga 10 tahun. Dan hari ini insya-Allah dalam episod ke-35 ni, setelah sekian lama perjalanan kita dalam bicara maqasid, telah sampai kepada satu topik perbincangan yang kita mulakan daripada semalam. Macam mana kita nak mendidik anak daripada usia 0 hingga 7 tahun dengan Al-Quran minded. Dan hari ini kita nampakkan pula macam mana siasah kita mengikut hadis Nabi yang menampakkan ajarlah anak kita solat ketika umurnya 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka berusia 10 tahun jika mereka tidak mahu untuk menunaikan solat. Dan perintah yang seterusnya, pisahkanlah tempat tidur mereka. Ada 3 elemen penting yang kita kena faham. Pertama, solat itu sendiri, dan kemudian solat itu sendiri, kemudian kita kena tahu pisahkan tempat tidur. Tetapi sebelum kita nak pergi bab solat dan juga pisah tempat tidur, kedua-dua perintah ini ada di dalam Al-Quran. Bila ada dalam Al-Quran, maka dia menjadi tanggungjawab kepada kita untuk kita memahami Al-Quran dulu, kerana dalam Al-Quran itulah adanya perintah solat sebagaimana yang saya telah bacakan dalam surah 29, surah Al-Ankabut ayat 45 sebenarnya tadi. Okey? Ayat dia berbunyi bagaimana? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Okey? Sebelum kita pergi jauh, pas kat Ustaz Ashraf, kita kena buka dulu surah 29-45 ni, sebab ini intipati dalam kita memahami apakah perkataan dan juga perkara yang dinampakkan dalam ayat tersebut, di mana dinampakkan utlu, bacalah. Bukan ikra' tetapi bacalah. Baca dengan ikra' dengan tilawah berbeza. Tilawah ni memang kita kena go through setiap harfiahnya dengan bacaan untuk kita memahami, mengetahui apa isi kandungan kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah kami wahyukan kepada kamu dalam kitab. Minal kitab, daripada kitab. Wa aqimus solah, kemudian datangnya perintah solat. So baca Quran dulu, baru diperintahkan solat. Tahu dulu apa isi kandungannya, barulah kita diminta untuk mendirikan solat. So ada di situ mekanisme yang kita kena faham. Dan solat diperintahkan untuk kita didik anak kita, ajar dia ketika umur 7 tahun. Di sini mekanisme yang kita kena ambil pula sebagai satu konsep pelaksanaan supaya kita lebih jelas bagaimana kita hendak memastikan ayat-ayat Al-Quran tadi itu kita laksanakan dengan kefahaman. Bukan sekadar baca, bukan sekadar kita saja baca untuk mengharapkan pahala daripada ayat Quran tersebut, tapi bagaimana kita nak memasukkan elemen tadarus, tafakur, tadabbur dan tabayun ke dalam jiwa anak kita seawal usia 7 tahun. Yang pertama, dia masuk saja umur 7 tahun, ajarnya dengan perintah solat. Nak solat, kena tahu dulu apa isi kandungan Quran. Sebab apa? Sebab dalam solat kita akan membaca Al-Quran. Al-Fatihah wajib. Tetapi selepas Fatihah, ada ayat-ayat yang kita kena bacakan. Ada ayat-ayat perintah yang kita kena faham dan laksanakan selepas kita keluar daripada solat yang kita solat dalam waktu 5 minit yang kita buat selama 5 waktu sehari. Dan insya-Allah hari ini saya tidak keserongan untuk membincangkan topik ini, dan insya-Allah kita akan detailkan 3 perkara tadi tu dengan prinsip-prinsip yang jelas. InsyaAllah tanpa lengahkan masa dah 4 minit 49 saat dah 50 saat dah. Jadi kita akan dikejar masa. Jadi tanpa lengahkan masa, saya jemput Ustaz AA kita
untuk memberikan sedikit semangat. Apa yang kita kena tahu daripada 3 perkara penting yang nak kita dapat daripada hadis Nabi tadi tu. Okey, silakan Fadil. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alihi wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Bismillah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil azizil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Syoki Sama-sama. di atas pembukaan majlis ni. Jadi apa yang kita dengarkan tadi tu sebagaimana yang kita bacakan tadi adalah surah 29 surah Al-Ankabut ayat 45 surah Labah-Labah. Okey. Jadi sama-sama kita fokuskan pada hari ini dalam isu untuk kita bincangkan 3 perkara dalam mendidik anak ketika umur 7 hingga 10 tahun. Ini satu garis panduan je, tapi selalunya kalau kita bercakap, kita tak tahulah ada punya 3 perkara tu dia boleh jadi banyak perkara. Okey, jadi sama-sama kita kutip. So saya doakan kepada anda semua hari ini dalam perkongsian majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita direzekikan, diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi apa yang kita lihat, okey, kalau kita tengok dalam firman Allah ini dalam surah 29:45, utlu. Jadi bacalah. Ini adalah satu bentuk seruan, satu bentuk perintah sebenarnya. Satu bentuk perintah. Jadi ceritanya pasal kita ni sebagai umat Islam, kita disuruh untuk amar ma'ruf. Kita diperintahkan untuk berbuat perkara yang ma'ruf. Ma'ruf, nak berbuat perkara yang ma'ruf, dia berasal daripada kata pokoknya arif juga. Jadi nak berbuat sesuatu, nak melaksanakan perintah Allah ini, kita kena tahulah teorinya. Kita kena tahulah dekat mana perintahnya duduk. That's why dia sangat related, sangat terkait rapat dengan surah 29:45 ni. Iaitu Allah firmankan, utlu, maka bacalah. So ini satu bentuk perintah yang jelas dan nyata. Apa? Apa? Jadi apa tu panjang Allah bagi kat situ kan. So itu mad jaiz munfasil tu. Hamzah bertemu dalam 2 kalimah. Okey, ma'uhiya. Jadi ma'uhiya tu adalah apa yang telah diwahyukan. Jadi wahyu ini dia menghidupkan. So, untuk kita laksanakan perintah Allah ini, kita punya jiwa mesti hidup dulu. Jadi kalau jiwa kita tak hidup, that's why kita rasa berat dia nak melaksanakan perintah. Jadi that's why bila kalau diseru untuk mendidik anak, untuk perintahkan anak untuk solat, kita akan rasa macam berat je. Lagi-lagi kalau bicaranya, kalau anak tak nak solat, ada isu rotan. So kita akan jadi berbelah bagi. Kita nak ikut kefahaman yang mana? Okay? Adakah kita nak ikut apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ikut dengan apa yang manusia hari ini pegang? So ini benda yang sangat jelas sebenarnya Allah bagi tahu di dalam Al-Quran, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Sebab itu Allah seru dalam surah 29:45 ni, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab. Tak ada benda yang lain. Wahyu semuanya akan masuk dalam kitab. Jadi dah baca. Setelah kita dah baca, bukannya kita boleh sekadar dapat ilmu-ilmuan dan menjadi ilmu-ilmuan saja untuk kita dapat tahu, okey aku dah baca dah. Kan, aku dah baca dah, rasa masuk syurga. Tak, belum lagi. Ini satu proses baru. Allah suruh kita baca wahyu dari kitab. Lepas tu, step yang seterusnya, wa aqimis solah, dan dirikanlah solat, bukannya dan berdiri solat. Okey? Jadi hari ini kebanyakan umat Islam, termasuklah saya sendiri dulu, kalau saya dulu, kita rata-ratanya kebanyakannya berdiri solat ke mendirikan solat. Kalau macam saya rasa dulu, saya ni hanya berdiri solat saja. Tetapi kita tidak dirikan apa yang kita telah solatkan, apa yang telah kita silahkan, yang telah disilahkan ke atas Nabi. Maka macam mana kita nak jadi wassallimu taslima, saling sejahtera dan mensejahterakan yang lain.
Nanti kita akan explain lebih detail sejahtera dan mensejahterakan yang lain ni. Okey. Jadi selepas kita dah baca daripada apa yang telah diwahyukan dari kitab dan dirikanlah solat. Okey, so kita nak bawakan kepada satu pemikiran, satu kefahaman di mana kalau kita lihat hari ini, kalau saya sendirilah, saya nak ajak ibu-ibu dan bapa-bapa yang melihat live ini, iaitu apabila kita cerita pasal membaca, hari ini kalau kita lihat pendidikan Islam yang berlangsung di sekolah-sekolah, pendidikan anak-anak kita ni, adakah mereka membaca apa yang telah diwahyukan daripada kitab itu secara total, secara direct? Adakah mereka membaca dengan kefahaman atau mereka membaca hanya Arab saja, mereka menghafaz ataupun mereka menghafal? So ini antara question ataupun persoalan yang patut timbul dalam pemikiran kita sebagai ibu bapa. Lagi-lagi ibu bapa yang muda-muda ni. Ini benda yang bukannya mudah-mudah yang kita boleh ambil enteng. Bukan yang kita boleh ambil pandang sebelah mata je. So kita kena betul-betul perhatikan. So kita lihat kalau dekat sekolah berapa jam je kita belajar pendidikan Islam. Itu belum lagi kalau anak-anak kita tak join kelas petang yang ada sekolah agama. Macam saya dulu masuk sekolah agama kan, kita ambil kafar kan. So belah petangnya akan kita sekolah agama lagi. Kalau saya dulu dekat Tampin Negeri Sembilan tu, kita pagi di sekolah dekat Tunku Besar, petangnya akan parent kita hantar, mak ayah saya hantar ke sekolah dekat sekolah agama. Itu pun belum good enough lagi kita rasa. Sebab apa? Dengan macam-macamnya lagi. Kita kena belajar sirah, kita kena belajar fiqh, kita kena belajar al-lughatul arabiyah. So banyak benda silibus yang kita kena hadam dalam satu masa. Tetapi kita lupa untuk bawakan kepada anak-anak untuk kita baca Al-Quran dengan kefahaman, bukannya dengan lagu-lagu. Jadi, apabila kita nak perintahkan anak kita solat dulu, sebelum kita nak dirikan solat, kita kena bacakan kepada mereka wahyu ini. Kita kena bacakan kepada mereka kitab ini. So, barulah benda tu memberi impact. Sebab apa? Kalau mereka tidak faham dengan wahyu yang dibacakan, macam mana nak dihidupkan jiwa mereka? Macam mana nak dielakkan jiwa mereka tertaut ataupun berpaut pada dunia ni yang penuh dengan pancaroba dan juga ujian. Okey? So kalau kita lihat, kita kupas satu ayat ni memang tak habis sebenarnya. Kalau pergi by detail lah. Okey, jadi dan di situ kita lihat wa aqimis solat, dan dirikanlah solat. Apa itu solat? Dan Allah jawab terus dalam wahyu yang sama ini, sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Okey, jadi nampak anak kita ni ada tanda-tanda nak menipu kan. So tipulah kalau kita kata yang kita ni daripada kecil tak pernah nak menipu. Mesti ada. Mesti ada. Sampai ke besar pun kadang-kadang mesti ada. So apa itu solat? Solat dia mencegah kita daripada perbuatan keji tadi. Keji itu bercakap macam seperti bercakap bohong, perbuatan keji dan mungkar ini. Jadi benda-benda macam inilah yang kita kena cegah. Yang malas, benda-benda yang membuatkan kita malas untuk membangunkan Islam, malas untuk mendirikan solat. So inilah sebenarnya solat. Solat ini dia mencegah. Jadi kalau kita tak cegah perbuatan keji dan mungkar, sebarang kekafiran, sebarang keingkaran yang berlaku dalam rumah itu, kita nampak anak kita tak pakai tudung, kita nampak anak kita bila kita panggil tak datang. So itulah perkara-perkara keji dan mungkar yang kita kena cegah, yang kita kena matikan di dalam rumah. Dalam bicara rumah ni, bicara baik. Bicara baik. Sebelum ni kita pernah kongsikan bagaimana kita nak menghadapkan wajah kita kepada jejak Ibrahim ini. Yang ada dekat, iaitu dia ada dekat Masjidil Haram tu, yang ada pada Kaabah, juga dipanggil juga sebagai Bakkah. So Kaabah itu ada jejak Ibrahim. Bagaimana Ibrahim membangunkan keluarganya. Bagaimana Ibrahim mendidik isteri dia. Bagaimana Ibrahim mendidik anak dia. Itu dia. So bila kita tengok balik, kita zikirkan balik, kita tengok apa yang telah Nabi Ibrahim buat, baru kita implementkan dalam rumah kita. Sebab itu kemudian Allah kata, dan sungguh-sungguh kamu kena zikirkan Allah dengan besar, dengan banyak. Akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu kerjakan. Jadi dia bukan sekadar kerja je tasna'un ni. Kan kalau kita tengok ada tasna'un, ada taf'alun, ada ta'malun. Jadi tiga-tiga ni diterjemahkan dalam maksud yang sama, iaitu kerjakan. Tapi kalau kita pergi by detail, Allah ini dia sangat maha berhalus. Allah ini sifatnya al-latif.
dia tidak akan letakkan satu wording dalam Al-Quran itu dengan saja-saja. Okay, aku letaklah tasna'un, tidak. So tasna'un ini dia related dengan kilang. Sona'ah. Jadi macam Ustaz Syakir sharekan pada saya dulu, saya teringat bila Ustaz Syakir share tasna'un sona'ah ni terkait dengan kilang. Macam mana kilang ni production dia mesti ada ISO. Mesti ada sistem yang power. Okey. Suara tak kuat. Test. Okey, boleh dengar. Boleh Okey. Suara tu dengar, cuma mungkin ada setengah kita yang tak berapa nak jelas kot. Tapi clear lah. Setakat ni tengok Umi Hafsah apa semua tu masih boleh clear dan masih boleh dapat salin nota tu. Okey, baik. Okay, cuma nak kena betulkan sikit tu. Umi Hafsah tu, dia nampakkan tadi utlu tu satu bentuk perintah buat makruf, kata akar arif. Okay, kena faham supaya orang lain tak salah faham. Makruf itu yang daripada kata akar arif. Bukan utlu. Nanti takut daripada nota tu nanti takut ada orang yang tersalah faham. Takut mislead nanti. Okay. Jadi yang penting kita nak kena tahu utlu tu daripada perkataan tilawah, daripada utlu jadinya tilawah. Jadi makruf itu daripada perkataan arif. So amar itu adalah perkataan perintah. Amar ma'ruf, perintah yang kita arif. Senang kena faham macam tu. Kalau kita tak arif tentang perintah, kalau kita sendiri pun sebagai ibu dan bapa, kita tak arif apakah perintah-perintah Allah yang ada dalam Quran. Jadi masalah lah untuk kita pula mendidik anak-anak kita, sebab kita nak anak kita ni pun arif pasal Quran. Dia pun nak kena solat. Jadi kita ni sebagai bapa imam ketika anak umur 7 tahun. So kalau kita solat di rumah, kita jadi imam di depan, kita baca ayat Quran, tapi kita tak faham. So we expect anak kita faham. There's something wrong. We expect. Dan benda ni, expecting something adalah sesuatu yang bersifat sangka-sangka. Inilah persangkaan kita daripada kecil lagi. Kita sangka kita hantar anak kita pergi sekolah, anak kita faham tentang solat. Kita hantar anak kita pergi belajar Al-Quran, kita harap anak kita faham tentang solat, tentang Al-Quran, faham tentang agama. Macam tadilah Ustaz AA bagi tahu. Biasa kalau kita pergi sekolah pendidikan Islam tu, itulah silibus pendidikan Islam yang kita belajar dalam 1 minggu, beberapa jam sahaja dalam seminggu. Dan we expect kita memahami ayat-ayat Allah, memahami agama Allah, memahami Al-Quran dengan harapan. Tengok, ini harapan ini membuatkan manusia berharap. Betul. Jadi kebanyakan kita adalah orang yang sentiasa berharap, sentiasa bersangka-sangka, sentiasa hanya rasa zon tau. Zon ni dia menjadi orang yang berangan-angan, bersangka-sangka, baca Quran angan-angan dapat pahala, solat angan-angan dapat gini, baca Quran angan-angannya dapat ketenangan. Banyak sangat kita dalam keadaan bersangka-sangka. Jadi Allah dah kata jangan kamu buat sesuatu tanpa ilmu. So hakikat dia kita perlukan ilmu dulu. So ilmu di sisi Allah adalah Quran. Kita bukan nak ajar anak kita first priority kepada dia pandai matematik, pandai sains, pandai bahasa Inggeris. Yang ni jadi selalunya priority kepada ibu dan bapa umur 7 hingga 10 tahun. Betul tak Ustaz? Kita kecil-kecil dulu, yang tu lah yang kena kita dididik nak kena pandai mengira, nak kena lebih sikit daripada anak orang lain, daripada anak kawan orang lain. Kan? Itu yang dibentuk oleh acuan masyarakat dan komuniti kita. But then, bukan main komuniti saja. Di kalangan adik-beradik kita pun begitu. Abang pandai sikit daripada ni, adik lebih sikit daripada ni, kan? Hang dapat nombor berapa, yang ni dapat nombor berapa, kan? UPSR berapa. Semua tentang akademik. But then, spiritually, bab-bab agama ni terkemudian. Tertinggal ke belakang. Asal boleh baca Quran, okay, done. Kau dah tahu pasal agama. Lebih kurang macam tu. Okay, kau dah boleh baca Quran, lebih kurang. Lah berlagu, dah sedap apa semua. Okay, tajwidnya dah betul. Okay, done. Elok dah tu tentang Al-Quran. Tetapi malangnya, bab memahami Al-Quran, tadi tu Ustaz bagi something yang sangat-sangat besar maknanya dari segi maqasid agama kita. Apa dia? Beza antara mendirikan perintah solat dengan berdiri melaksanakan solat. Itu poin penting tu. Sebab itulah maksud yang kita kena tahu antara beza qiyam dengan kita sekadar berdiri solat. Rukun dalam solat yang pertama adalah qiyam. Kenapa berdiri ni sangat penting. Jadi kita kena tahu semua benda-benda ni supaya asas solat tu nanti kita dapat. Daripada mana asasnya? Daripada Al-Quran. Yang tu yang Ustaz nampakkan tadi tu. Saya kemaskan sikit lah supaya kita tak salah nanti dalam kita memahami. Kita kena pecah dari ayat 29-45 tadi, Ankabut tadi tu, ayat 45.
Kita kena betul-betul faham word by word. Setiap ayat-ayat tersebut ada perkataan dengan makna, maksud, maqasid yang Allah nak kita faham dan kita laksanakan setiapnya dengan kefahaman. Bukan kita main, okay, sesungguhnya solat itu mencegah keji dan mungkar. Sedap sebut di mulut. Bab praktikal dia, part tu yang kita jam. Yang tu yang kalau boleh, biarlah anak-anak seusia 7 tahun, dia tahu apakah isi kandungan Al-Quran. Macam diperhatiin, anak-anak diperhatiin ni 7 tahun, dia dah diwajibkan untuk membaca Al-Quran, bukan dengan Arabnya sahaja, tetapi mereka memahami isi kandungan Al-Quran. 7 tahun hingga ke 10 tahun tu, dia dah basic. Kena baca cover to cover, at least sekurang-kurangnya 3 kali khatam. Cover to cover apa dia kena tahu tentang Al-Fatihah? Sebab basic kepada visi dan misi kepada agama ini bermula dengan Fatihah. Daripada ayat pertama, basmalah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap amal perbuatan kita ni mesti diawali dengan Bismillah. Jadi kita kena tahu kenapa kita buat dan kenapa kena ada basmalah. Kenapa wahyu pertama tu, bukan wahyu pertama, surah pertama tu, Fatihah itu diwajibkan dibaca dalam solat pula. Jadi frame dia adalah kita nak kena memahami solat itu sendiri dengan rukun qaulinya yang pertama sekali kita kena tahu adalah membaca Fatihah. Alright. Jadi itu bab-bab yang kita kena sama-sama zikir-zikirkan. Sebab tu Allah kata wala zikrullahi akbar. Nak kena zikirkan Allah dengan sebesar-besarnya. Kita angkat tangan takbir saja, Allahu akbar. Tapi practically kita tahu tak apa yang kita buat dengan mengangkat tangan itu? Kenapa kita kena angkat tangan? Kenapa kena angkat tangan begini? Yang ni kalau siapa yang pergi umrah dengan saya ni, sebenarnya wajib dah tahu ni, sebab kita dah buat praktikal dekat Mekah dulu. Kenapa kita kena angkat tangan macam ni? Kan? Kenapa kena letak dekat telinga? Itu bab-bab tu dia dah masuk tentang praktikal solat. Jadi kita nak mengajar anak kita solat, kita kena tahu dulu setiap apa saja perbuatan, baik fi'li, baik qauli, semuanya ada perintah-perintah yang kita kena arif. Tu kita kena tahu tadi tu. Alright Ustaz, sambung. Saya bagi sikit tambahan je. Okay, dipersilakan. Alright, terima kasih Ustaz Syauqi. Jadi banyak sebenarnya kalau kita nak kembangkan solat ini tak boleh habislah dalam satu sesi ni sebenarnya. Jadi cuma kita lurut satu persatu, that's why kita kena by detail. Jadi apa yang Ustaz Syauqi nak nampakkan hari ni, kita nampak mudah je. Cerita pasal utlu, cerita pasal arif, cerita pasal ma'ruf. Simple kan? Jadi tetapi Allah ajar kita tentang al-latif ni. Jadi kaedah kenapa kami menyampai pun dalam konsep berdua. Dulu Ustaz Syauqi sampai berseorang Jadi kalau kita lihat sebenarnya Allah ajarkan kepada kita satu mekanisme ataupun satu control system. Bagaimana untuk menyampaikan risalah ini, pergilah kamu berdua. Jangan pergi seorang-seorang, pergi berdua. Jadi nampak bila ada sahaja benda yang loophole dalam penyampaian, kita disokong oleh sahabat kita. Sebab itu kita ambil uswah itu daripada mana? Kita ambil uswah itu daripada sunnah Rasul sebenarnya, sunnah Rasul-Rasulnya, sunnah Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana diperintahkan kepada Musa untuk menghadap Fir'aun. Izhab ila Fir'aun. Mula-mula Musa disuruh kepada seorang diri untuk berhadapan dengan Fir'aun. Lalu Musa gentar sedikit. Dia gentar, dia takut nak berhadapan dengan Fir'aun. Lalu dia baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalau kita faham, apabila Musa dah mula takut untuk berhadapan dengan Fir'aun, maka Allah hantarkan sahabat dia, saudara dia, seorang Rasul juga, seorang Nabi, iaitu Nabi Harun. Barulah pergi kepada, dalam surah Taha tu, izhaba ilal Fir'aun innahu tagha. Kena pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Jadi kalau hari ini banyak batas-batas di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita langgar, kita sondol ibarat binatang yang suka menyondol kebun-kebun batas-batas, iaitu babi, maka memang kita ini ibarat binatang tu sebenarnya. Kita kena disucikan, kita kena perlu-perlu disucikan. So kita kena ingat balik sebagaimana cerita pasal Fir'aun dengan Musa ini yang kita kena ambil iktibar. So apabila kita ceritakan benda ni, sebenarnya apa yang kaitkan berkaitan dengan hari ni, tadi cerita pasal 3 perkara pasal anak tadi kan, mendirikan solat, lepas tu kalau mereka tak solat, Nabi perintahkan untuk kita pukul. So untuk kita pukul tu saja kita boleh kupas sebentar lagi, tapi saya nak bawakan tadi konsep iaitu pembelajaran
metodologi, kaedah yang Allah ajarkan untuk membangunkan Islam mesti dengan sistem jemaah. Berdua itu lebih baik daripada yang satu. Okey. Jadi itu dia. That's why kalau dalam solat pun dia punya fadilat dia lebih besar kalau solat dalam kita punya moodnya solat berjemaah, solat berjemaah instead of solat seorang diri. Dan bagaimana, kenapa Umar Al-Khattab dia bagi tahu kepada kita iaitu tidak Islam tanpa jemaah. Dia konkludkan tidak Islam tanpa jemaah. Sebab apa? Untuk sejahtera memang kita perlukan sistem jemaah dalam kehidupan. Okay, perlu sistem berjemaah dalam kehidupan. Kerana apa? Kami sendiri dah merasai nikmatnya hidup secara berjemaah, secara community. Hari ini kita tak boleh nak nafikan untuk mendidik anak, to raise a child, untuk membesarkan anak, kita perlukan satu community yang saling menjaga tepi kain anak kita. Kita dah tak boleh lah, janganlah kau jaga tepi kain orang. So itu dah kena letak tepi dah. Perangai macam tu, itu sangat selfish sebenarnya. Untuk membangunkan Islam, kita perlukan sistem Al-Quran ini. Dan Al-Quran mengajak kita untuk membangunkan sistem Allah ini secara berjemaah. Untuk kita nampak secara lebih detail, Rasulullah SAW dah tunjukkan kepada kita uswah. Bagaimana dia membangunkan din yang dah jatuh ni daripada umat Isa, kemudian turunnya Rasulullah bangunkan kembali Islam ini kepada satu tahap yang tinggi, ke satu tempat yang tinggi. So dia perlukan jemaah. Rasulullah pun tak boleh nak bangunkan agama ini seorang diri. Dia perlukan sahabat-sahabat dia, ini sahabat berlima dia. Siapa dia? Abu Bakar, Osman, Umar dan juga Ali. Jadi ini satu ketumbukan. Jadi Rasulullah sebagai leader dia. Jadi ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman dan juga Ali. 5. 5. So 5 jari ni dapat membentuk satu genggaman tangan. Jadi untuk mencegah satu kemungkaran, kalau kamu nampak satu kemungkaran, Rasulullah sabdakan kepada kita, cegahlah dia dengan tangan. Nampak tangan tadi? Kalau ada 5 tim, boleh cegah dengan tangan. Tapi kalau tak ada, kalau kamu nampak kemungkaran tak dapat nak cegah tangan, cegahlah dengan suara. Cegahlah dengan suara. Tak dapat dengan suara, cegahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Tapi kalau kita reverse engineering hadis Nabi ini, dia akan jadi hati-hati yang lemah ini apabila disatukan kembali menjadi ummatun wahidah, dia akan membentuk satu suara. Ada lagi suara-suara yang lain, apabila disatukan ia akan menjadi satu tangan. Dan tangan ini yang mampu mencegah balik kemungkaran itu tadi. Jadi itu yang kita kena fahami. So apa yang kita nak bawa hari ini juga adalah bagaimana bicara solat dan kita kaitkan dengan anak. Okay, bila bicara solat kita nak kaitkan dengan anak. Jadi saya teringat ada Ustaz Syafie syairkan kepada saya iaitu tentang hadis Nabi, iaitu hadis Nabi yang membicarakan hadis Nabi ni, dia membicarakan tentang bagaimana apabila kita mendapati kita ada anak, kita dah perintahkan kepada anak, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berpesan kepada kamu supaya berbuat baik kepada aku berpesan kepada kamu ni, iaitu perintahkanlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Kalau macam anak saya tu Hud tu, so ini kita lihat dia punya proses akal dia dah berlaku seumur 5 tahun sebenarnya. Anak-anak kita ni semakin lama semakin cerdik. Lagi cerdik bila mereka di dalam pack. Kerana apa? Kita kena ingat anak-anak ini sangat terpengaruh dengan rakan sebaya. Sebab itu kita sebut pengaruh rakan sebaya lebih memberi impact berbanding pengaruh parent, kan? That's why kalau kita lihat, kita perlu tekankan membentuk anak kita ini berada di dalam satu gumpalan, satu pergaulan yang mana sahabat-sahabatnya pun kita train berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Kerana bila anak-anak kita ini dia berkawan dengan rakan-rakan dia yang juga di bawah satu pendidikan yang sama, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, so dia lagi mudah terpengaruh. Kalau dia lihat contohnya, anak kawan dia boleh bangun pagi contohnya. Boleh bangun pagi, rajin kemas, so dia akan terpengaruh. Bila kita nak buat comparison pun senang. Kadang-kadang kita puji, gitu, konsep puji, kadang-kadang kita konsep sindir sedikit mereka. So itu memberi impact kepada mereka. Kadang-kadang itu memberi impact yang positif.
Kadang-kadang mereka rasa akan compete each other dengan competition yang positif lah. Mereka compete secara positif. Jadi ini that's why kenapa kadang-kadang kita lihat anak-anak yang mereka digaulkan dengan siburah yang baik ini, pergumpalan yang baik ini, dia punya apa panggil, pemikiran dia, attitude dia, gerak kerja dia nampak berbeza dengan anak-anak yang tidak digumpalkan dengan kawan-kawan yang positif, circle yang positif. So ini that's why Allah sangat tekankan di dalam Al-Quran untuk nak membentuk anak, kita kena develop dia dalam satu gumpalan yang baik. That's why dalam surah surah yang pertama, wahyu yang pertama turun, Allah dah terus bedal kita dengan surah Al-Alaq. Al-Alaq ini adalah gumpalan darah. Cerita pasal gumpalan, gumpalan. Jadi gumpalan darah. Jadi kalau nak membentuk orang-orang yang beriman, surah Mukmin tu, Al-Mukminun, surah Al-Mukminun tu, detail Allah bagi daripada gumpalan darah ini dia akan membentuk apa? Membentuk daging. Daging itu lepas tu akan ada tulang dan daging itu balut tulang lagi sehingga membentuk satu tubuh badan. Dan cuba kita relatekan, kita ajak anda semua berfikir, kenapa Rasulullah sabdakan kepada kita, Islam itu umpama satu tubuh badan. Islam itu umpama satu tubuh badan. Daripada darah tadi, gumpalan tadi, anak-anak kita itu bergumpal. So ini gumpalan darahnya, sehinggalah jadi satu tubuh badan Islam. Ada daripada gumpalan itu ada yang memainkan peranan sebagai mastermind, sebagai otak, sebagai brain. Ada yang memainkan peranan sebagai tangan, ada yang memainkan peranan sebagai telinga, ada yang memainkan peranan sebagai mata. Kan? Jadi kalau dalam satu organisasi, itulah satu tubuh badan yang Allah suruh kita bina untuk kita laksanakan. So ini adalah bahasa-bahasa daripada penciptaan alam itu untuk kita apply dalam sistem organisasi kita, dalam sistem rumah tangga kita, dalam sistem kehidupan kita. So ini dia. Dan antara lain kalau kita lihat apabila cerita pasal solat ini, sebelum kita nak suruh anak kita solat, kita sendiri kena faham apa itu solat. Kita sendiri kena faham bagaimana mendirikan solat, bukan sekadar berdiri solat. Jadi kalau berdiri solat itu yang kita solat hanya sekadar dapat solat sana solat sini dari sudut kesihatannya, tapi kita tidak dapat apply apa dia maqasid di sebalik pelaksanaan solat. Apa maksud yang Allah suruh kita buat? Kenapa Al-Fatihah itu menjadi rukun qauli di dalam solat kita? Rukun ini adalah asas. Rukun ini adalah tiang yang kita kena bangunkan di dalam solat kita. That's why hari ini kebanyakan di antara kita Allah bagi tahu kita solat, tapi kita solat dalam keadaan mabuk. Kita solat tapi Allah celakakan kita kerana kita solat dalam keadaan lalai. Itu antara ayat-ayat Al-Quran yang jelas di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam Al-Quran, yang kita tak boleh nak deny, yang ada dalilnya, yang ada nasnya. So apabila orang Islam ini dia declare dia Islam, dia akan bergerak, dia akan berjalan di atas muka bumi Allah ini mesti dengan dalil dan nas yang kukuh. Mana nasnya, mana dalilnya? Ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Okay? Jadi apabila kita dah buat ritual solat itu, ritual itu adalah secara teorinya. Secara teorinya. Kita baru dapat hudanya. So kita belum dapat lagi actual solatnya. So apabila kita dah dirikan solat, kita dah baca wahyu itu, iaitu contohnya wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan? So apabila kita dibacakan Al-Quran, maka dengar baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Allah kata. So kita bacakan di dalam ritual solat kita. So macam mana kita nak apply kan bila selesai saja solat? Sebab kita kena ingat, apabila kita nak mulakan solat, kita kena qiyam. Kita tak boleh tidur. Kalau tidur kita buat apa? Kita akan mengelamun. Kan? Kalau kita tidur kita akan mengelamun. Kalau kita tidur kita akan apa? Kita akan bermimpi. Dia bukan benda yang nyata. Kita akan berangan-angan. So that's why pertama sekali Allah jentik kita bangun, kum fa'anzir, ataupun qiyamul lail, bangunlah di waktu malam. So ini cerita pasal bangun. Dan di dalam wahyu Al-Fatihah tadi yang Ustaz Syauqi sharekan, Al-Fatihah tu sangat memberi impak yang besar kepada kita sehingga dimaktubkan dalam ritual solat itu sebagai rukun qauli, iaitu apabila kita membaca Al-Fatihah, kita akan jumpa satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan
bagaimana untuk istiqamah, bagaimana untuk membangunkan. Mustaqim ni terkait rapat dengan qiyam, terkait rapat dengan membangun. Jadi Allah bagi kita satu petunjuk, bagi kita satu hudan, bagi kita satu metodologi bagaimana kamu nak membangunkan kembali Islam yang dah jatuh. Okey, bagaimana nak membangunkan kembali Islam yang dah jatuh. So dia bermula daripada mana? Adakah daripada negara dulu? Tak. Dia bermula daripada diri sendiri. Kemudian dia akan bermula seterusnya kepada ahli keluarga, ahli keluarga, kemudian baru pergi kepada kampung, lepas tu pergi kepada daerah, negeri, negara dan dunia secara keseluruhannya. Okey. Jadi so itu dah dapat actual. So baru nanti kita boleh tanam Al-Fatihah di dalam diri kita. Al-Fatihah tu cara pokok. Okey. 35 minit dah. Kita dah halfway ke arah 30 minit yang terakhir ni. So kita kena pegang apa yang dinampakkan oleh Ustaz AA tadi. Setiap perkara yang kita tekankan itu sebenarnya ada maqasid yang kita kena jelas dan kita kena fahami. So kita nak kena recap lah apa yang dah disampaikan tadi supaya kita tahu apa batas-batas yang kita dah perincikan. Okey. First tadi kita sentuh tentang beberapa perkara. Pertama sekali dinampakkan oleh Ustaz. Pertama, fahami maksud Al-Quran. Okey. Sebab apa? Sebab Al-Quran bukan sekadar kita kena baca tapi faham segala perintah di dalam kitab. Okey, sekarang ni kita bagi secara pointer sikit, nampak point. Jadi senang untuk kita masuk dalam program ni, kita nampak ke mana hala tuju yang kita sedang bawa. Ayat-ayat Allah ini, kita nak bawa dia sebagai apa? Adakah kita nak bacanya sekadar kita dapat pahala semata-mata? Pahala itu kita kena tahu pula. Pahala itu dalam bahasa Melayu. Bahasa Arabnya ajran. Ajran itu ganjaran. So kalau nak ganjaran anak yang soleh, anak yang solehah, pasti kita kena buat satu amal. Barulah dapat amal yang soleh. Amal yang islah. Jadi nak anak yang ada islah, nak anak yang soleh dan solehah ini, dia kena kerja. Amal itu bicara kerja. Tadi Allah kata dalam ayat Ankabut tadi, Allah kata apa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa hasil kerja buat kita semua. So Allah tengok tak hasil? Allah tahu tak apa hasil kita? Allah tahu. Jadi apa hasil daripada kita baca Quran? Kena ada hasil tak? Itulah ganjaran yang kita dapat. Apa hasil kita solat? Ada tak kah? Ada. Mestilah hasilnya berjaya cegah keji dan mungkar. Itu hasil. Jadi setiap perkataan dalam perintah tadi tu, kita nak memahaminya untuk kita dapat actual solat tersebut. Okay? So daripada perintah Al-Quran, dan kita akan dapat apa maksud yang kedua. So ajar anak faham hakikat solat. Hakikat solat itu adalah satu benda yang anak-anak kena tahu. Apakah actual di sebalik falsafah dan juga pendidikan sains solat itu sendiri, iaitu mencegah keji dan mungkar. Macam Ustaz nampak kan tadi lah. Mencegah keji dan mungkar itu, kalau kita tengah solat, tengah qiyam macam ni kan. Duk ramai tengah qiyam solat macam ni. Lepas tu, kita nampak anak kita tengah buat kemungkaran. Ni menarik ni, praktikal solat. Anak tengah buat kemungkaran depan mata kita. Depan mata kita. Contoh. Okey, ni contoh. Contoh yang paling mudah untuk kita nampak adalah anak-anak kita umur 7 hingga 10 tahun ni, kecil-kecil dia suka tengok TV. Dia suka main game. Dia suka main gadget, apa semua, telefon. Okey, contohnya. Contoh dalam sebuah rumah ni, parents ni dia dah bagi pantang larang. Dia pantang larang dia dah kenalkan batas. Anak tak boleh pegang telefon dia. Ni paling mudah lah, simple punya kita nak mencegah kemungkaran. Kita nak bagi dia hudud batas, anak kita tak benarkan dia pegang telefon. Itu batas. So nak cegah dia pegang telefon, tengah kita solat, tengah solat macam ni, duk qiyam kan, kita khusyuk tengah tengok tempat sujud. Tiba-tiba anak mata ni beralih, nampak anak kita datang, lepas tu dia ambil handphone, dia tengah main. Dia main telefon waktu aku solat. Dalam hati tu, tengah solat tu. Lepas tu saya boleh cakap macam tu lagi. Lepas tu khusyuk dah hilang dah. Dah marah dah ni. Jadi nak cegah solat ni sebenarnya dalam solat ke di luar waktu solat? Itu persoalan yang kita nak nampak kan. The actual thing tentang solat. Solat tadi mencegah keji dan mungkar. So kita nak cegah keji dan mungkar dalam kita tengah solat ataupun di luar waktu solat. Ini maksud solat yang kita kena sama-sama faham. Jadi 5 minit tadi yang kita solat dalam 3 rakaat ke 4 rakaat ke,
2 rakaat ke, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semua itu adalah fasa-fasa untuk kita membersihkan diri dan kita mendekatkan diri kita dengan perintah Allah. Kerana dalam solat nanti, kita akan dibacakan perintah-perintahnya untuk kita apply di luar solat nanti. Jadi benda ni kita kena faham. Apa yang kita baca dalam solat adalah perkara yang nak kita apply di luar solat. Jadi kalau kita baca perintahnya, berbuat baiklah kepada ibu dan bapa. Dalam solat kita tak boleh berbuat baik dengan ibu dan bapa sebab dalam waktu tu kita tengah solat untuk menerima perintah-perintah Allah dan imam membacakan perintah-perintahnya kepada makmumnya. So penting tak kita kena faham apa yang kita baca dalam solat dan kita kena tahu apa kita nak kena buat di luar solat? Penting. Sebab itu kita kena ajar apakah maksud cegah keji dan mungkar itu dengan praktikalnya. Bukan kita ajar benda yang tak praktikal. Contohnya, kalau ada hadis, jika kau nampak kekafiran, kau nampak maksiat, cegahlah dengan tanganmu. Tangan dulu. Allah perintah dengan tangan, Nabi nampakkan. Tak mampu dengan tangan, baru dengan mulut. Tak mampu dengan mulut, baru dengan hati. So, 3 perkara. Tangan, mulut dan hati itu related. Jadi tangan itu bicara kuasa. So apa kuasa yang ada pada tangan kita untuk mencegah keji dan mungkar? Ada orang berpangkat, tapi kalau jadi pemimpin tak mampu cegah keji dan mungkar, so apa guna tangan ini? Apa guna kuasa yang ada pada kita? That's why orang yang macam mana nak nampakkan orang yang mencuri, orang yang khianati amanah, orang yang merompak, contohnya dipotong tangan, hududnya, batasnya. Itu hudud. So kita nak kena potong tangan dia. So adakah kita nak potong tangan yang begini terus tanpa kita memikirkan apa di sebalik simbolik ataupun maqasid bicara tangan? Bila kita relatekan tangan dengan kuasa, so kalau anak kita ni perangai dia mencuri, so kita kena potong tangan dia. Potong macam mana? Potonglah apa yang tangan yang panjang ini suka kan. Dia suka duit, dia suka barang, dia suka buat benda. Jadi kita kena potong tangan dia. Potong kaki, kalau suka merempit, potong kaki dia. So kaki ni tak boleh nak naik motor lagi dah. Bukanlah kata potong kaki yang muhkamat ini, tapi jangan bagi dia keluar rumah, jangan bagi dia motor. Dah tahu dah habit dia suka merempit, jangan bagi dia motor. Nanti dia merempit lah, dia berlari ke apa ke. Itu cara dia untuk merempit mengikut cara dia sendiri. So kita kena faham konsep tangan dengan mulut, sebab keji itu terkaitan dengan mulut. Keji, mungkar terkaitan dengan perbuatan. So perbuatan di mulut dengan perbuatan tangan. Bahasa badan kita ni, batang tubuh kita tu perkara-perkara yang mungkar relate dengan kita. Zina itu perkara yang mungkar. Keji tak? Keji, kita kena mengkeji, kita kena kutuk. Keji ni kita kena kutuk perbuatan zina tersebut. Kena nampakkan benda tu buruk, benda tu keji, benda tu sesuatu yang sangat-sangat jijik. Sampai yang tahap macam tu. Bila zina ini dikaitkan dengan musyrik, zina itu dikaitkan dengan orang yang mensyirikkan Allah, zina itu dikaitkan dengan syirik itu dikaitkan dengan najis. Najis, Allah bahasakan najis. Perbuatan syirik itu adalah najis. Jadi, kena benci tak? Kena keji tak? Kena nampak tak jijik? Kena. So, kena ajar anak apa yang ada dalam Quran dengan bahasa dan istilah yang tepat. Setepat-tepatnya mengikut perintah Allah. Mengikut apa yang Allah mahu kita faham. So, itu tadarus tu penting. Tafakur tu penting. Tadabur tu penting, dan tabayun itu sesuatu yang kita boleh praktikkan benda tu dengan kita boleh membezakan yang hak dengan yang batil. Ini part-part yang kita kena kenal. Anak kita 7 tahun adalah fasa mumayyiz. Mumayyiz dia boleh dah membezakan. Mumayyiz itu membezakan. So dia tak kena tahu beza apa yang baik, apa yang betul. So peringkat 7 tahun ni baru kita nak ajar dia beza. Zina tu apa, sumbang mahram tu apa, seks bebas tu apa, LGBT tu apa, lesbian tu apa, gay tu apa. Kena ajar ni, part-part ni. Sebab perintah solat itu, kalau dalam hadis tadi, ajar solat, pukul, kena pukul pula. Kenapa dinampakkan tentang pukul? Kenapa dikaitkan dengan solat? Bab tu, Ustaz Ashraf dia akan nampakkan lagi. So, benda-benda ni, kita nak, kalau boleh, spesifik sebelum kita masuk poin yang ketiga. Alright? Okay, saya serah balik kepada Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Syauqi. Wow, sangat interesting lah. So, saya sangat terpukul sebenarnya. Saya sangat terpukul dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Syauqi tadi. Kalau cerita pasal doroba ni, pukul, kita bila sebut pasal pukul, kita terus nak hentam dengan rotan, sebat, pukul bini, semua kan.
So kita kena lihat apa yang membuatkan kita terpukul adalah kadang-kadang melalui kata-kata yang sangat sarkastik daripada Allah. Ya Allah sangat sarkastik dengan kita, tapi sarkastiknya Allah ni dia sangat lembut, sangat halus. Tapi kita itulah manusia, masih lagi buat-buat tak faham, masih lagi buat pekak, masih lagi buat-buat buta kan. So kita kena lihat macam mana yang Ustaz Syakir sharekan tadi. Yang saya terkesan adalah bagaimana kita kena kutuk, kita kena keji kalau benda tu keji. Barulah kita dirikan solat tu tadi. Kalau Allah kata, iaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff, surah As-Saff ayat ketiga, iaitu amat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Jadi ini bukan kecil-kecil anak. So Allah bagi tahu amat besar kebencian dan besar kebencian kalau kita suruh orang tinggalkan zina tapi kita buat zina. Suruh contohnya kalau kita pemimpin suruh rakyat untuk tinggalkan benda-benda yang keji tapi kita sendiri sebagai pemimpin kita berbuat keji. So amat besar kebencian di sisi Allah. So kalau Allah benci dan kita kena tunjukkan kebencian tu. Kalau Allah tak suka, kita sebagai orang-orang ataupun hamba-hamba dia jangan berkata bohong, jangan menipu, dan kita kena tunjukkan kepada anak-anak aku benci dengan benda-benda yang berbohong dan menipu ni. Kalau Allah kata suruh menutup aurat, suruh berhijab kepada anak-anak kita, anak-anak nisab kita, ibu-ibu kita, isteri-isteri kita, then kita kena tunjukkan benda tu. Tapi kalau let's say kalau kita ni ada ibu kita yang tidak berhijab, tidak menutupi aurat dia, so ada siasah lain pula Allah ajar. Jangan pula kita sama ratakan terus. So kita jangan jumut, jangan ringgit pula. Kita kena tahu nak meletakkan dakwah kita ini pada tempatnya. Berlaku adil, jangan zalim. Jadi macam mana tak nak zalim, tak nak rasa gelap, gunakan ilmu Allah ini untuk berdakwah. That's why 4 sifat Rasul tu kita kena bawa dalam dakwah. Iaitu pertama sekali amanah, kemudian siddiq dulu, kemudian amanah, tabligh dan fatonah. Dah membenarkan ilmu Allah ini, kemudian dah kita kena pegang amanah Allah ini. Iaitu dan kemudian amanah ini perlu disampaikan. Nak sampaikan pun mesti dengan bijaksana, fatonah. Jangan membabi buta. Mesti dengan strategi, mesti dengan taktik yang tepat. Okey. Jadi bila cerita pasal pukul tadi, kita nak kaitkan sikitlah dengan solat tadi. Apabila kita lihat anak kita ini tak nak solat, malas nak solat, dan kita kena pukul pemikiran mereka. Macam mana nak pukul? So antara lain kita kena motivasikan mereka. Kenapa kena solat? Dan kita kena gunakan pendekatan dengan bahasa kaum. Dan last resort itu barulah kalau kita lihat kedegilan dia di tahap maksimal sampai boleh tinggi suara kepada kita, barulah kita rotan. Itu last resort tu pendidikan Islam tu. Bukannya rotan itu sebagai priority. So ini yang kita nak kena jelaskan. Dan merotan tu pun bukanlah merotan dengan rasa dengki, rasa benci, rasa amarah. Janganlah sekali-kali kita merotan didasari dengan nafsu. So nak merotan mesti rasional, otak mesti rasional. Aku buat mesti ada basmalah ni. Mesti ada ideologi Allah yang kita nak terapkan. Kita dah rotan, jangan kita abaikan mereka, kita biarkan je, jangan. Selalunya di pendidikan di RPWP, kalau kita rotan sekalipun, rotan nak untuk perkenalkan bahawa ini do and don't dia. Ini bapa tak suka, ini ibu tak suka. Jelas macam tu. Okey, perkenalkan mereka. Bukannya kita ambil rotan sebab sampailah lebam sana lebam sini, okey. So kita perkenalkan. Jadi dia ada tahap-tahap dia nak merotan. Okey, dan kemudian apabila cerita pasal rotan ini juga, so kita kena selitkan dengan tausiah. Kalau fenomena alamnya dah lepas peti mesti ada hujan. Jadi kita dah bicarakan sebelum ini, hujan itu cerita pasal air. Jadi air itulah ilmunya. Lepas dah rotan, tausiah mereka. Jumpa mereka balik, peluk mereka, touch mereka, sentuh mereka, dan sentuh jiwa mereka dengan ayat-ayat Allah. Sampaikan kenapa ayah tak suka, kenapa ibu tak suka. So itu yang kita kena sampaikan kepada mereka sehingga mereka jelas kenapa aku kena rotan. Bukanlah kerana mereka rasa aku kena rotan sebab mak ayah aku benci aku. Tidak. Aku kena rotan sebab ayah tak suka perangai buruk aku ini. Ayah bukan benci aku, tapi ayah tak suka dengan perangai buruk tu. Okey. Nampak tu Ustaz dah bagi sedikit hint tentang
macam mana kita nak nampak practicality daraba yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Daraba dalam Al-Quran ni banyak maksud dia. Dia jangan kita baca secara muhammadnya kita main pukul saja. Kadang-kadang Allah nampakkan fadribullahu masalan. Contohnya ada lagi fadaraballahu masalan, nampakkan lagi perkataan daraba tu. Lagi ada lagi macam mana Allah nampakkan tentang daraba itu Allah boleh katakan pukul. Daraba itu Allah katakan jadikan. Allah boleh jadikan. Macam mana kita nak daraba, nak jadikan anak kita itu seorang yang mampu untuk memahami perintah solat. Kalau dia tak solat, dia tak faham lagi apa tu solat. So, fahamkan dia apa tu solat. Jadi, daraba juga bermaksud didik, nasihat. Itu juga sebahagian dari maksud daraba. So, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita kena ajar anak kita dengan solat yang hak, dengan solat yang sabar. Sebab tu kita nak minta pun, kalau kata surah 22 ayat 45 tu, nak minta pertolongan Allah pun dengan sabar dan solat. Jadi kalau kata kita nak minta tolong dengan Allah, mesti ada perkataan sabar. Sabar tu passion. 7 hingga 10 tahun itu 3 tahun sabar tu. Tahu, 3 tahun sabar. Kalau ikutkan perintah tu, last kali result tu, Ustaz kata tadi, baru kita pukul. So 3 tahun tak? 3 tahun program kita nak ajar anak. Takkanlah kita teruk. Itu Allah bagi peluang 3 tahun masanya. Dan kita ni mudahnya, hujungnya terus pukul je. Apa kita buat selama 3 tahun itu? Kenapa 3 tahun itu sangat penting untuk proses kita memastikan anak kita faham, dan faham tu mesti dalam keadaan dia jelas. Bukan sekadar dia faham solat. Okey, solat dia pun buat. Dia buat solat itu, dia laksanakan solat itu kerana maknya suruh, ayahnya suruh, ataupun ustaznya suruh. Ataupun dia faham ini adalah perintah Allah. Bak dia faham ini perintah Allah, tak payah kita suruh, tak payah dia sendiri tahu takwim dia. Dia sendiri jelas tanggungjawab dia. Dia sendiri pun tahu amanah dia. Silap-silap dia yang ajak kita mak bapak ni pergi solat jemaah kat masjid. Kalau dia faham. So kita kena buat semua benda yang melibatkan perkara-perkara begini. So apakah benda yang melibatkan perkara yang ketiga? Okey, perkara ketiga, Ustaz, kita kena sampaikan. Sebab dalam hadis tu dinampakkan tentang pisahkan tempat tidur. So pisah tempat tidur tu adalah untuk kita ajar anak kita hudud dengan praktikalnya. Batas. Batas yang menampakkan apa tukah batas antara rijal dan nisa. Apakah antara batas seorang ibu dan anak, bapa dan anak. Sebab kalau kita buka dalam Al-Quran, dia ada cerita tentang apabila mereka telah mencapai balaghul hulum. Dalam Quran tu dinampakkan balaghul hulum. Balaghul hulum ni bila dia sudah pun mencapai satu proses mimpi. Kalau kata ikut tu, bahasa mudah dia mimpi basah. Orang kita faham je tu, mimpi basah. Tapi balaghul hulum ni, tu tadi Ustaz beritahu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada tak perkataan tabligh? Jadi tabligh itu daripada perkataan balagha. Balagha ini sampaikan. Apabila telah sampai, visi dan misi dia. Ni, visi dan misi Visi ni impian dia, mimpi tu dia dah nampak dah impian dia. Kita dah berjaya install kepada anak-anak kita ini apa yang dia dah mula faham. Kalau kita betul-betul baca hadis Nabi ni, tahu bila Nabi cakap wa yafriqu min madaji', dia cakap Arab sikit lah. Apabila dah sampai umur begitu, maka yufarriqu, maka engkau pisahkanlah. Farriq, farriq ini pisahkan. Pisahkanlah min madaji', daripada tempat tidur mereka. Senang cakap, kalau kita ambil tempat tidur mukamat, kita cuma nampak katil saja. Pisahkan katil, pisahkan bilik. Cuba bayangkan kalau kita letak anak kita dekat asrama. Ini orang tak fikir tau. Pisahkan tempat tidur tak? Dia tidur rumah ni, dia tidur dekat tempat sana. Itu pisah tempat tidur juga. Jauh tak? Jauh kalau asrama tu. Kalau anak saya yang lelaki tu, jauhnya tak adalah jauh sangat. Lebih kurang dalam 10 minit. Daripada rumah ni ke Surada adalah dalam 10 minit. Tempat yang Ustaz A duduk tu namanya Sungai Ramal Dalam. Tempat yang saya duduk dekat sekarang ni, Sungai Ramal Luar. Ataupun lebih spesifik, taman ni dekat dalam Sungai Ramal Baru. Lebih kurang 5 minit, adalah 5 minit kalau kita naik kereta. Anak lelaki saya dah dekat sana. Anak saya Zarif 7 tahun. Dah ada dekat sana. Dah diajar, dah berpisah tempat tidur daripada saya. Anak-anak perempuan saya dah tidur dekat dom. Baik Zafirah, Zahirah pun sekali yang 9 tahun dan 5 tahun pun dah duduk dekat dalam dom. Maksudnya mereka sudah tidak duduk bersama saya dengan ibu bapa.
Mereka sudah berpisah tempat tidur. Bukan sekadar tempat tidurnya, tetapi mereka hidup mandiri. Mereka kenal batas. Dia rijal, dia nisa. Dia kena belajar hidup sendiri. Macam mana dia nak hidup. Kalau kata apa jadi dengan parents dia, tiba-tiba mati ni, kita jangan ingat anak kita ni dia boleh hidup dalam keadaan yang sangat cantik perjalanan hidup dia. Kita tak tahu apa boleh berlaku kepada mereka di masa depan. So 7 hingga 10 ni is a survival message yang kita kena ajar ke anak-anak kita. Engkau kena tahu Al-Quran. Engkau kena tahu perintah Al-Quran. Engkau kena tahu macam mana nak melaksanakan Al-Quran ni. Because we have to survive dengan Al-Quran ini untuk membawa engkau hidup dekat muka bumi ni. Kena ajar dia benda tu. So kita bukan ajar dia waktu kat universiti. Waktu kat universiti baru nak tahu, oh, Quran ini begini. At that time dah umur 20 lebih. Dah nak kahwin, dah nak jadi bapa orang dah. Adakah waktu itu baru Al-Quran itu nak diinstal? Dia sudah terlambat sebenarnya. Walaupun kita nampak belum lambat sangat lagi lah. Tetapi bayangkan kalau umur 10 tahun, dia sudah memiliki kemampuan furqan, kebijaksanaan, ilmu. Sebagaimana ada kepada orang-orang syabab. Dipanggil syabab ni orang-orang muda. Kalau kata dalam Al-Quran, dinampakkan gulam. Bahasa gulam ni remaja. Remaja, kalau Nabi Ibrahim itu, ketika mana dia muda, dia boleh furqan. Furqan, apakah yang ada pada dunia yang dia duduk ni? Kenapa orang-orang jahiliah ni menyembah patung? Even bapak dia sendiri, Azar itu disebutkan dalam Quran tu. Azar itu bapak dia, dinampakkan dialah yang buat patung, dia sembah patung yang dia buat, dan dia yang supply. Bapak dia jadi supplier ni, tokong ni kepada orang ramai waktu tu. So adakah kita nak kena ajar anak kita berfurqan? Yes, kita kena ajar mereka berfurqan. Furqan, macam mana mereka nak membawa diri dengan Al-Quran tadi. So kita kena ajar anak ni, kita nak bagi dia baca kitab. Jadi nak dapat kitab ni, perkara pertama sekali dia kena dapat adalah furqan. Membezakan. Dia tahu membezakan. Ajar anak kita beza yang hak dengan yang batil. Ajar anak kita tahu membezakan apa yang do and don'ts. Tausiahkan mereka. That's why perkataan tausiah itu penting. So ketiga-tiga elemen ini adalah benda yang kita kena buat. Based on hadis tadi. Ajar anak solat, pukul mereka kalau umur 10 tahun, mereka tak nak solat, tapi pukul macam mana? Kita tak ajar pukul dengan rotan terus. Kita ajar pukul dengan kata-kata dulu. Seperti mana dinampakkan? Tangan, mulut dan hati. Tangan ini bukan kita nampakkan tangan yang secara muhkamat. Ini tangannya. Tetapi dengan apa jua kuasa seorang ibu dan bapa. Veto tak bapak ni? Veto. Tetapi adakah kita nak terus menghukum dia dengan keadaan tanpa dia tahu? Kalau anak kita jahil, salah kita kerana kita yang bagi dia jahil. So adakah baik, bijak seorang bapa untuk menghukum anak kerana dia jahil? Jahilnya pula berpunca daripada kita. So kena faham teknik dan taktik, hikmah. Buat apa pun, bil hikmah. Itu yang kita kena tahu. So pisahkan mereka daripada tempat tidur. Anak rijal kena tahu batas anak rijal, nisa kena tahu ni, sebab inilah permulaan kepada kita kena mengajar mereka. Termasuklah dengan LGBT. Kalau anak kita dah bersifat lembut, ni kena tahu ni. Anak tu sendiri dah kena tahu beza. Lembut dia di mana? Dia ni lembut ni ke arah perempuan ke arah lelaki? Ini punca kepada LGBT ni. Okay, so kita kena ajar daripada awal. Pisahkan tempat tidur ni, jangan main-main. Kalau ada dalam hadis, Nabi tidak bercakap sesuatu tanpa pengaruh daripada petunjuk wahyu. So kena bijak dalam penyampaian ini. Okay, so semua tiga-tiga elemen ni penting. Baru cakap 3 benda ni dah 58 minit dah. Ni macam mana kita ni? So tandanya memang kena buat kursus betul lah. Kita kena buat satu kursus parenting yang kita nampak kita boleh sampaikan semua mesej-mesej penting ini kepada parents-parents di luar sana. How to overcome generasi yang hari ini terlalu fragile, lemah, tidak memahami hakikat solat, hakikat Al-Quran, hakikat agama yang sebenar. So kita kena akui, kita hidup di zaman yang penuh fitnah, dan fitnah ini semakin hari semakin mencabar, dan dia sedang mencipta anak-anak kita, keturunan kita, zuriat kita yang semakin jauh daripada hak, daripada kebenaran, daripada agama yang sebenar. Kita betul, kita hantar anak kita ke sekolah agama, kita hantar anak kita pergi ke asrama, kita hantar anak kita belajar dekat universiti. Hari ni semua benda-benda yang kita nampak itu sudah tidak ada di depan mata kita. Anak kita dah tak boleh pergi sekolah kerana PKP.
Anak kita dah tak boleh pergi asrama kerana PKP. Anak kita dah tak boleh masuk universiti kerana PKP. So anak itu sedang berada dekat tangan siapa sekarang ni? Ada dekat tangan mak bapak dia sendiri. So mak bapak lah nak kena ajar anak tu solat. Mak bapak lah nak kena ajar anak tu agama. Tapi kalau mak bapak pun sibuk, mak bapak pun tak ada ilmu, selama ni duk harapkan kepada ustaz-ustazah semata-mata, sekarang ni tangan kita sendiri nak didik anak kita. So macam mana kita nak buat? Apa kita nak buat? Takkan kita dah duduk selama ni suruh test anak. Balik ni cuba test anak. Apa tu rukun iman? Apa tu rukun Islam? Apa tu rukun dalam solat? Test satu persatu. Daripada rukun pertama, rukun qauli dengan rukun fi'linya, anak kita boleh tak menjelaskan semua tu? Apa tu iktidal? Tanya benda tu. Apa bacaan dan di antara dua sujud? Apa dia faham tak makna bacaan antara dua sujud tu? Dia faham tak apa tu tahiyatul akhir? Tahiyatul awal? Dia faham tak semua benda tu? Daripada bermulanya dengan qiyam, berakhirnya dengan salam. Satu persatu. Ini masa bukan kita jadi mak bapak yang ignorant lagi. Kita dah kena sampai tahap jadi mak bapak yang tahu how to create anak menjadi seorang anak yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah. Tapi kalau kita sendiri pun tak reti maksud dan makna Al-Quran, macam mana kita nak ajar anak kita? Ini cabaran kita pada hari ini. So part ni, mari kita sama-sama cari jalan. Okay? So kita dekat RPWP, okay, kita minta admin lah. Admin yang ada dekat dalam ni. Tu dah di-share tu. Isteri saya dah share tu. Khadijah Abu Bakar tu isteri saya. Dia dah share dah tentang form tu. Okay, siapa yang rasa nak tahu tentang bagaimana pendidikan terhadap anak, cucu, cicit ke apa sekalipun lah. Termasuklah mak bapak dulu yang kena tahu. Kita boleh ajarkan tentang apa saja berkaitan related kepada Al-Quran Minded untuk kita fahami melalui kitab dan sunnah yang disampaikan Allah. InsyaAllah benda ni kita boleh bentuk mereka once kita dulu sebagai ibu dan bapa ada kesedaran. Tapi kalau mak bapak tak ada kesedaran, then something wrong. Macam mana kita nak membentuk generasi yang tidak lagi memahami hakikat hidup beragama hari ini. Ingat surah 4, surah An-Nisa ayat 9, jangan tinggalkan anak-anak yang lemah. Takutlah untuk meninggalkan anak-anak yang lemah. So ini antara benda yang kita kena faham. Macam mana kita nak bangkit semula dan kita nak mencegah keji dan mungkar anak cucu cicit generasi kita supaya semua fitnah di akhir zaman ini mereka bukan saja tak terlibat, mereka pula tidak menjadi orang yang mempromosikan benda ni untuk terlibat dengan segala ujian dan fitnah akhir zaman ni. Okay? Alright. Tengok dah 1 jam dah. Sembang baru sikit. Ustaz Aisyah tu dia baru nak speed up je. Dia punya tu. Tengok nanti lepas ni saya juga yang kena. Engkau lah bagi aku sekejap sangat. Saya juga yang kena nanti. So saya bagi dia cakap lah sebelum kita tutup majlis. Silakan. Okey, tambahan sedikit lah daripada apa yang Ustaz Syauqi sharekan tadi tu, iaitu pisahkan tempat tidur ni. Jadi itu satu perspektif. Sebenarnya hebatnya Al-Quran ni, mukjizat Al-Quran ni, kita boleh applykan ayat yang sama, konsep yang sama pada feel yang berbeza. Okey. Jadi kalau kita lihat perspektif yang lain antara pisahkan tempat tidur, tidur ini adalah satu benda yang tempat tidur ni selesa, empuk, nyenyak kan. Jadi Allah suruh kita pisahkan anak kita ini ataupun diri kita sendirilah sebenarnya untuk daripada zon selesa. Okey. Daripada tempat tidur tu banyak angan-angan, banyak angan-angan, olok-olok dari dalam keadaan lalok, mamai-mamai. Tu semua fenomena ketika tidur. Jadi Allah suruh kita bawakan anak kita ini kepada satu base, satu feel yang kita kena berhadapan dengan reality. Jadi kalau kita lihat anak-anak kami sendiri pun, kita tak nak mereka duduk dalam angan-angan. Nampak macam bestnya, damai je, aman je. Tapi sebenarnya realiti kehidupan sekarang ni penuh dengan pancaroba. Jadi mereka kena be real. Kena jelas bahawa hari ini iaitu ancaman, pancaroba ataupun gejala sosial yang menghimpit kita. Kita tidak boleh nafikan, kita tidak boleh deny. Dengan statistik gejala sosial yang sangat membimbangkan, terutamanya yang ada dekat sekolah, yang ada dekat tempat kerja, semua aspek. Benda ini dah berada dalam keadaan rahmat. Itulah dia Ramadan. Fasa panas yang kita tak boleh nak deny. That's why kita dah perlukan Al-Quran sebagai petunjuk. Haza basairul linnas wa hudan wa rahmatan liqaumi yuqinun. Inilah dia Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi kaum yang meyakini. Hari ini yang kita pakai, yang kita bincangkan hari ini dah berapa banyak episod dah kita bincangkan dalam Bicara Maqasid. Dia hanya berkesan dan ia menjadi efisien dan boleh kita praktik
bila kita betul-betul menjadi kaum yang yakin. Panjang lebar lah kita bincang sekalipun, tapi kalau anda tak yakin dengan apa yang kita sampaikan, dia tidak akan bermakna dan tidak applicable. That's why Al-Quran ini dia applicable kepada mereka yang yakin. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan, tidak ada ragu-ragu kepada apa yang kita sampaikan ini. So kita membenarkan, baru benda tu applicable. Okay? Itu dia. Okay, banyak lagi lah sebenarnya kita nak sembang ni. Kalau 3 perkara ni, dia tak kena satu perkara pun 1 jam tak habis lagi. Ni apalah 3 perkara kita nak sampaikan. Tapi itulah dia. Kita hanya boleh bagi trigger, satu point untuk kita sama-sama berfikir. Kemudian kita carilah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui apa saja instrumen yang ada. Hari ini teknologi sudah ada. So kita pun ada satu kaedah pendidikan, macam mana kita nak kalau boleh, macam mana ibu dan bapa, teknik pendidikan ibu dan bapa ketika waktu PKP ni. Waktu PKPB ni, kita kena pandang jauh. Anak-anak dah depan mata kita, mereka besar dan semakin matang. Adakah kematangan mereka itu nak diisi dengan sesuatu yang sia-sia, ataupun kematangan mereka itu nak diisi dengan sesuatu yang betul-betul memberikan mereka ni how to be berprinsip. Hidup mereka ni prinsipnya tidak lari daripada kitab dan sunnah yang Nabi tinggalkan. Bila Nabi cakap, engkau pegang teguh dengan 2 perkara itu, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Pasti kita sebagai mak bapak ni, kita tak nak anak-anak kita ni sesat. Kalau kata kita dah pernah tersesat jauh daripada hakikat hidup beragama, takkan kita nak benda yang sama berlaku kepada anak-anak kita. Jadi bangkitlah sebagai seorang ibu bapa yang berprinsip. The stand yang kita nak pegang adalah macam mana nak bangunkan balik perintah solat tadi tu. Dulu kecil-kecil mak saya selalu pesan kat saya. Kecil-kecil dululah. Dia selalu tanya saya. Kalau saya main-main je kan, dia nampak kita tengah galit main guli ke, main gasing lah kat rumah ke, tiba-tiba masuk waktu solat kan, dia akan peli kita. Tahu tak apa beza lembu dengan orang? Dia cakap macam tu lah. Benda pertama dia cakap, lembu tu tak semayang, orang dia kena semayang. Habis tu kita rasa terpukul. Dia pukul dengan kata-kata, dia tak payah pukul dengan ni. Dia nak nampakkan, kalau kau tak semayang, kau samalah macam lembu. Dia macam tu je dia punya ayat dia. Benda tu tak payah dia nak ambil rotan ke, tali pinggang ke apa, kita sendirilah rasa. Tapi besar ni kita pun akan rasa sama. Rupanya falsafah pendidikan begitu ada dalam Quran tak? Sebab tu dalam Al-Fatihah, habis saja kita baca Fatihah kan, Allah kenalkan kita dinampakkan 3 jalan. Daripada basmalah tu kita dinampakkan 3 jalan. Adakah kita ni orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkai, atau orang yang sesat? Kalau nak kena marah, mak kita dah marah dah. Tapi dia bagi kita ni nak tahu, hang ni sesat ke, hang ni dalam golongan dapat nikmat. Kalau hang sesat, hang jadi lembu. Dia macam tu je. Kalau hang dapat nikmat, hang semayang. So itulah dalam falsafah Al-Baqarah. Masuk saja surah yang kedua dipanggil sapi betina. Jadi kita kena kenal kita ni siapa. Kalau kita semayang, bahagus dah semayang. Lembu makan tak? Makan. Manusia makan tak? Makan. Manusia tidur tak? Lembu tidur tak? Tidur. Buat anak, dua-dua buat anak. Kerja lelaki, perempuan buat anak, jantan tina pun buat anak. Tapi dia tak ada sistem. Sistem itu yang tidak ada pada lembu. Dan kita ni manusia diberi akal, hidup mesti ada sistem. Jadi carilah sistem tersebut, kerana sistem tersebut adalah pakaian. Lembu bogel tak? Bogel. Dia tak ada pakaian. Tanda dia tak ada sistem. Kita manusia diberikan pakaian yang cantik. Ada sistem yang Allah dah bagi, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. So Al-Quran itu dah cantik untuk jadi pakaian untuk kita dan anak-anak kita. Tetapi malangnya kita masih lagi dalam keadaan telanjang. Sebab tu ada dalam ni, orang dulu tawaf Kaabah dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian. So adakah kita nak sama macam orang jahiliah? Solatnya hanyalah jadi dalam keadaan, ibadahnya dalam keadaan mereka pun dalam keadaan tidak ada pakaian. So kita kena cari balik pakaian yang Allah bagi tu, pakaian yang cantik, indah, dan pakailah pakaian itu untuk kita ke masjid kita. Tapi bila buka Quran, pergi masjid, Allah suruh pergi makan dan minum pula. Aduh, ni yang seronok ni kita baca Quran ni. Dia jadi banyak benda kita kena baca dan kita kena faham. Dan semua itu sebenarnya kita dah layout kan, dan kita dah nampakkan dalam Sains Al-Kahfi. Apa itu pergi masjid, makan dan minum semua. Relate kan? Semua dah 35 episod ni, daripada episod pertama sampailah hari ni, kita kena faham satu persatu ayat-ayat Allah itu dengan jelas. InsyaAllah 6,236 ayat Al-Quran akan kita kongsikan, dan lebih kita fokus apabila kita masuk dalam program
parenting Al-Quran minded yang kita sedang aturkan, dan kita akan buka kepada semua ibu bapa, dan kita akan buat secara online macam mana kita hari ni, tetapi dia lebih konklusif. Dia akan lebih nampak structure dia, macam mana kita nak keluar daripada sistem yang sama ni kita pakai kepada sistem yang Allah dah didik untuk kita create anak-anak yang berkualiti. RPWP dah 15 tahun, kita dah 15 tahun dengan kajian-kajian kita sebelum itu lagi, meaning R&D kita dengan Al-Quran dan Sunnah ni is more than 30 years. Pengalaman kita secara praktisnya dah 15 tahun kita apply benda ni, daripada tadarus, tafakur, tadabbur dan tabayunkan Al-Quran itu dalam kehidupan anak-anak kita. InsyaAllah apa yang kita ada, RPWP ada, mampu untuk kita jadikan subjek dan asbab untuk kita mendidik generasi-generasi yang akan datang. Pertamanya, bermula daripada kita sebagai ibu dan bapa. Terima kasih kepada semua yang dah memberikan maklumat diri semua, yang dah isi form semua. Semalam kita dah dapat, hari ni kita kongsikan lagi insyaAllah. Once dah clear semua, program modul dia semua dah ada, dan kita akan contact anda untuk turut menyertai program yang akan kita bagi InsyaAllah satu hari nanti. Okey Ustaz, ada apa-apa lagi kata-kata penutup? Okey, rasanya kita nak seru, cerita pasal dakwah ni seru dan juga promote. Okey, so kita dah marketing kan, iaitu follow nota dan perbincangan dalam channel Telegram seperti yang tertera di bahagian bawah ni. Boleh follow dan juga kita boleh berinteraksi secara dua hala. Kita ada satu grup ataupun channel yang sehala. Lepas tu boleh klik discuss, dan kemudian kita akan masuk dalam satu grup yang kita boleh discuss dalam Sahabat Maqasid. So ini antara laluan yang kita beri untuk kita perkemaskan, untuk berbincangkan dan boleh berkongsi semua pandangan, masalah ke, dan itulah dia. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Bila join Bicara Maqasid, nanti kita akan sembang tepi dekat dalam grup sebelah nanti. Okey, itu sajalah daripada kami. Minta maaf ambil masa panjang sikit. Hari ni 1 jam 11 minit kita bersiaran, dan insyaAllah mudah-mudahan anda diberikan kefahaman. Esok kita sambung topik perbincangan kita dengan lebih mendalam. Tunggu apa topik untuk esok hari, kita akan post dalam Facebook nanti. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendirilah, ya, dalam menyampaikan, dalam memastikan kita duduk di dalam jalan yang lurus ini. InsyaAllah semoga Allah permudahkan kefahaman kita, memfaqihkan kita dalam memahami agama, dan memudahkan takwil kita dalam memahami perintah Al-Quran dan sunnah Rasulullah dalam praktikal ibadahnya. InsyaAllah itu saja daripada kami berdua. Hazza wallahu yarana wa yahfazuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.